Kita sambung lagi dengan 6.2. Kita tengok nombor 1, nota dia ialah fungsi salingan reciprocal function. Reciprocal ni per lah. Bagi sinus, kosinus dan tangent diberi nama khas seperti cosecant, secant dan cotangent. Ataupun cosec, sec dan cot. Okay, kalau kita tengok dalam kalkulator tak ada cosec, sec dan cot. Jadi kita kena ingat formula ni, cosec bersamaan dengan 1 per sin, sec bersamaan 1 per cos dan cot bersamaan 1 per tan. Okey, cikgu bagi cara awak nak ingat. Awak ingat huruf yang ketiga. Okay, macam ni S kan. Jadi adalah sin, 1 per sin. Ni huruf C, jadi bersamaan dengan 1 per cos. Dan ni huruf T bersamaan dengan 1 per tan. Okey, itu cara nak ingat. Okey, seterusnya nombor 2 dia kata nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut dicari dengan menggunakan sudut asas. Jadi awak kena ingat dia mesti menggunakan sudut asas. Jadi yang kita belajar sudut asas tu sangat penting. Kat kawasan kat sini berapa, kat sini berapa, bawah ni berapa, bawah ni berapa tu penting akan digunakan banyak kali. Okey, seterusnya B, mengubah suaikan tanda disebabkan oleh perubahan tanda koordinat. Kita tengok dekat sini. Sin negatif theta bersamaan negatif sin theta, cos negatif theta bersamaan cos theta, tangent negatif theta bersamaan dengan negatif tangent theta. Okey. Yang ni awak perlu ingatlah sikit. Kalau ni pun kita boleh uji kan. Kalau kita tekan sin negatif, contoh negatif 30, sama tak dengan negatif sin 30. Okey, seterusnya kalau kita tekan cos negatif 30, dia sama dengan cos positif 30. Jadi tangent kalau negatif 30, dia akan bersamaan dengan negatif tangent 30. Yang ni pun cikgu bagi cara nak ingat. Cara nak ingat ialah awak ingat cos sahaja yang positif. Ya. Okay. Kalau sudut di dalam dia macam ni. Dia sudut di dalam dia, kalau sudut di dalam dia negatif kan, cos sahaja yang positif. Yang lain akan jadi negatif. Sin akan jadi negatif. Sin negatif 30 akan jadi negatif. Dan negatif akan jadi negatif. Kecuali cos sahaja. Cos sahaja yang positif. Itu cara nak hafal. Okey, seterusnya untuk yang ini, sin theta bersamaan dengan cos theta 90, cos theta bersamaan dengan sin 90 tolak theta, tan theta bersamaan dengan cot 90 tolak theta. Yang ni pun macam mana nak cakap, kalau lebih bagus awak faham dan hafal tu adalah untuk membantu. Okey, cikgu bagi contoh lah. Okey, cikgu tunjukkan dekat awak contoh sini ialah cikgu bagi 30 darjah. Dia awak cuba tekan kita tekan sin 30 sama dengan dapat 0.5 kan. Jadi sin 30 kita akan dapat 0.5 ataupun 1 per 2. Maknanya setentang dia 1, hipotenus dia 2. Okey, jadi macam tu. Jadi kalau macam tu, atas ni ialah 60 kan. Okay. Dia kata sin 30 akan bersamaan dengan cos 90 tolak theta, maksudnya 90 tolak 30 ialah cos 60. Jadi cos 60 adalah sebelahan per hipotenus. Jadi betul lah, dia adalah sama dengan 1 per 2. Jadi dia nak kata sudut dekat sini. Sudut sudut yang memenuhi dia tu lah. Jadi yang ni tak perlu hafal sangat. Fahamkan sahaja. Okay, yang ni dengan yang ni sama. Yang ni yang perlu hafal sikit. Okay. Jadi nak hafal tangent dengan cot ada kaitan kan. Jadi awak hafal tangent theta bersamaan dengan cot 90 tolak theta. Okay. Selain daripada tu, yang ni pun penting juga. Sebab ada dalam kalkulator. Cosec theta bersamaan dengan sec 90 tolak theta. Jadi awak nak hafal pun boleh.
Yang ni terbalikkan sahaja. Sek theta bersamaan dengan cosec tolak 90. Cosec dalam kurungan 90 tolak theta. Yang ni cot theta. Yang ni terbalik bersamaan dengan tangent 90 tolak theta. Jadi yang awak perlu hafal ialah 1, 2, 3. Ini sahaja daripada banyak-banyak ni awak perlu hafal 3. Okey, tengok yang ni tangent adalah bersamaan dengan cot. Cosec kawan dia dengan sec. Okey, nah. Cikgu dah bagi cara awak nak hafal. Jadi kita pergi kepada soalan A. Awak kena hafal lah. Okay, kita pergi kepada soalan A. Dia kata sin, yang dia maklumat yang dia bagi ialah sin 54 darjah kan. Okay, yang ni kalau kita tak hafal kita tak hafal. Okay, kita tengok. Sin 54 dekat sukuan pertama kan. Jadi sin 54 darjah. Okay. Sin adalah setentang 0.8090 per hipotenus 1. Kemudian dia bagi cos 54 darjah pula. Ni maklumat yang dia bagi. Kalau cos ialah sebelahan dia 0.5878 per dengan hipotenus ialah 1. Okay, jadi soalan dia minta sin 36. Jadi 36 tu ada kat sini kan? 36 darjah. Jadi kalau sin adalah setentang per hipotenus. Jadi setentang adalah 0.5878. Ini kalau awak tak hafal lah formula ni. Tak hafal, kita lukis. Kan? Sin 36, kalau awak hafal, dia adalah sin 36 bersamaan dengan cos kan. Sin theta bersamaan dengan cos 90 tolak 36. Jadi bersamaan dengan cos 54. Okey, cos 54 tu ialah 0.5878. Jadi samalah juga dapat 0.5878. Jadi cikgu, kalau boleh awak tak payah hafal lah. Senang. Cikgu, sebab awak banyak lagi nak hafal dalam bab ni. Fahamkan. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cikgu buat kat sini nombor 1B. Cosec, jadi yang ni wajib hafal. Yang cikgu highlight ni semua wajib hafal. Okey, cosec adalah bersamaan dengan 1 per, tengok huruf apa tengah-tengah, huruf S. Jadi 1 per sin 54 darjah kan. Okey, jadi cikgu dah padam yang tadi Sorry, kita buat balik. Tak apa, kita yang buat dia. 54 dekat sini. Jadi sin dia ialah setentang per hipotenus. Kalau cos dia kata sebelahan kan, per hipotenus. Okay. Jadi kalau 1 per sin 54, jadi 1 per sin 54 dia dah bagi 0.8090. Jadi tekan kalkulator, awak akan dapat 1.236. Okay, seterusnya soalan 1C dia bagi cot 54. Cot 54 darjah. Jadi cot apa dia? Cot ialah 1 per tan. Okay, ialah 1 per tan 54 darjah. Okay, yang ni cikgu nak tambah lagi. Tambah lagi satu formula yang awak perlu ingat ialah tan theta samaan dengan sin theta per cos theta. Ini penting sangat. Tan bersamaan dengan sin per cos. Okay, ini tolong tambah. Jadi dekat sini tan ialah sin per cos. Jadi 1 per tan akan jadi terbalik lah. Cos 54. Cos per sin lah. Dia jadi terbalik. Bagi dengan sin 54. Jadi cos dia dah bagi maklumat 0.5878 bahagi dengan sin ialah 0.8090 bersamaan dengan 0.7266. Okey, seterusnya nombor 2. Nombor 2 pun cikgu tunjukkan. Okey, nombor 2A dia kata cos 46 darjah. Okay, kita tengok maklumat yang dia bagi dulu. Maklumat yang dia bagi ialah sin 134. Hati-hati dengan 134, dia berada di sukuan kedua kan. 134. Jadi berapa sudut asas dia? Sini 134, sudut asas akan jadi 180 tolak 134. 180 tolak 134 sama dengan 46 darjah. Jadi sudut asas dekat sini cikgu warnakan hijau ialah 46 darjah.
Jadi kita pun boleh baca dia punya segitiga. Kan? Jadi dia punya segitiga tu, jadi dia adalah sin adalah setentang per hipotenus. Jadi setentang dia 0.7193 per 1. Seterusnya cos ialah negatif 0.6947 per 1. Kenapa cikgu boleh ambil maklumat ni letak dalam ni? Sebab 134 darjah ialah sudut di luar sini kan. Dia adalah sama dengan sudut di dalam sini. Jadi kita boleh ambil maklumat ni letak kat dalam segitiga ini. Itu maksud dia. 134 luar daripada segitiga, dia adalah sudut asas dia adalah 46. Jadi benda yang sama. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya soalan A, kita nak jawab soalan A. Dia kata cos 46 darjah. Jadi sekarang cos 46 kat mana? 46 di sukuan pertama. Okey, dekat sini ialah 46 darjah. Jadi cos ialah sebelahan. Cos dia dah bagi dekat sini kan? Mana? Cos ialah 0.6947. Jadi terus kita dapat 0.6947. Sebab apa dia positif? Sebab dia berada di sukuan pertama. Kan? Yang ni sebab apa dia negatif? Sebab dia berada di sukuan kedua. Sukuan kedua sin saja yang positif. Kalau yang ni semua positif. Sebab itulah kita tulis positif. Okey, seterusnya B. Dia nak sin 44 darjah. Jadi 44 darjah dekat mana? Okay, cikgu lukis balik. Kat sini kan. Okay, jadi dekat sini ialah 44 darjah. Kan? Jadi sin ialah setentang per hipotenus. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, maklumat dia adalah bersamaan dengan dekat sini kan. Dekat sini. Dekat sini adalah maklumat yang dia bagi 44 darjah. Kan? Jadi sin 44 darjah ialah setentang 0.6947. Jadi jawapan dia adalah 0.6947 juga. Daripada mana cikgu dapat? Daripada gambar sinilah. Cikgu rujuk daripada sini. Setentang per hipotenus. Kenapa dia positif? Sebab dia berada di sukuan pertama. Okey, seterusnya tangen 134 darjah. Okey, 134 berada di sukuan kedua. Okey, sekarang dekat sini kan. Jadi formula tangen ialah sin per cos. Jadi sin 134 ni formula tan ialah sin per cos 134 darjah. Jadi sin 134 dapat terus 0.7193 bahagi cos negatif 0.6947. Dapatlah jawapan dia negatif 1.035. Okey, seterusnya cikgu pergi ke soalan B. Dia kata diberi alfa sama dengan sin K. Cari nilai setiap nisbah trigonometri yang berikut dalam sebutan K. Okey, jadi dia nak dalam sebutan K. Jadi kalau kita masih banyak melukis juga soalan ni. Okay, sekarang kalau cikgu buat segitiga kan. Okay, sini alfa. Dia kata sin alfa. Sin setentang per hipotenus. Jadi K per 1 lah maksudnya. Kan? Sin alfa sama dengan K maksudnya K per 1. Tentang dia K, hipotenus dia 1. Jadi kalau kita nak tahu yang ni, kita guna teorem Pythagoras. 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okay, dia jadi macam tu. Ni cikgu keluarkan balik maklumat ni. Sama kan? Okay, kalau dekat situ alfa, dekat atas ni bersamaan dengan 90 tolak alfa kan? Okay. Seterusnya kita bolehlah jawab soalan A. Dia minta tangen alfa. Tangen adalah tangen setentang per sebelahan. Jadi jawapan dia ialah K bahagi dengan punca kuasa 2 1 tolak K kuasa 2.
Okey, itu soalan A. Soalan B, dia minta sin 90 tolak alfa. Jadi mata kita tengok dekat sini. Okey, awak cuba buat. Seterusnya nombor 3, dia minta sek alfa. Jadi sek formula dia ialah huruf C kat sini kan. Sek bersamaan dengan 1 per cos alfa kan. Jadi cos ialah sebelahan per hipotenus. Jadi dia akan jadi 1 bahagi dengan sebelahan per hipotenus ialah punca kuasa 2, 1 tolak K kuasa 2. Okey, yang ni bersatu sama. Okey, seterusnya nombor 4, kosek alfa adalah kosek ialah 1 per sin kan. 1 per sin alfa. Okey, ni awak try buat. Seterusnya nombor 5, cot 90 tolak alfa. Cot ialah 1 per tan kan. Kita tengok balik, cot bersamaan dengan 1 per tan. Jadi dia adalah bersamaan dengan 1 per tan dalam kurungan 90 tolak alfa. Okey. Adik, sama dengan 1 per, ini 90 tolak alfa, tan ialah setentang persebelahan. Jadi 1 bahagi yang ni. 1 bahagi setentang dia ialah punca kuasa 2, 1 tolak K kuasa 2 per sebelahan dia ialah K. Jadi dia akan jadi terbalik lah, bersamaan dengan K per punca kuasa 2, 1 tolak K kuasa 2. Okey, seterusnya kosek cikgu nak awak try buat. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya, muka surat 82. Dia kata cari nilai bagi setiap nisbah trigonometri betul kepada 4 angka bererti. Okay, betul kepada 4 angka bererti. Soalan nombor 1, dia minta cos 308 darjah. Okay, awal-awal tadi cikgu ada bagi tahu apa-apa mesti dia menggunakan sudut asas. Yang ni awak kalau boleh awak starkan, bintangkan. Bintangkan. Wajib guna sudut asas. Okay, jadi dekat sini soalan nombor 1, kalau cos 308, jadi kalau kita lukis dekat sini, nombor 1 okay. Jadi dia positif kan, 90, 180, 270, sini adalah 308. Jadi sudut asas dia yang ni, cikgu warnakan hijau bagi awak nampak. Dia adalah bersamaan dengan 360 tolak 308 adalah 52. Jadi dia nak cari ialah cos 52. Mesti letak sudut asas. Jadi kita boleh terus tekan kalkulator, dapat 0.6157. Terus tekan kalkulator. Okay, seterusnya cikgu pergi ke nombor 2. Dia kata nombor 2, tangent 149, jadi positif kan. Jadi 90, 180. Okey, sebelum 180 ialah 149. Jadi sudut asas dia yang ini. Jadi sudut asas dia ialah 180 tolak 149 bersamaan dengan 31 darjah. Jadi sini all sin saja yang positif. Jadi tangent dia adalah negatif. Jadi kita kena jadikan dia negatif tangent 31 sama dengan negatif 0.6009. Okey, seterusnya nombor 3, cikgu nak awak try buat. Cikgu bagi jawapan akhir negatif 0.3907. Nombor 4, negatif 0.2588. Nombor 5, jawapan dia ialah 2.246. Nombor 6 cikgu tunjuk. Okey, nombor 6. Cikgu padamkan yang ni. Cikgu tunjuk nombor 6. Dia adalah negatif kan. Jadi negatif kena ikut arah jam. Jadi kalau kita ikut arah jam, kita mulakan dari bawah. Okey, jadi ni 1 pi. Dia 2 pi. 1/7 pi. Okey, dia dekat sini kan. Jadi yang lebihnya ialah 1/7 pi. Jadi yang ni ASTK. Jadi dekat sini cos yang positif, jadi sin akan jadi negatif. Jadi kita tulis negatif sin
dalam kurungan berapa? 1/7 pi. Okay, kita tekan terus kalkulator. Dapat jawapan. Awak masa nak tukar jadi radian, awak tekan, nak tukar jadi radian, cikgu ajarkan awak tekan mod 1, 2, 3, 4, mod 4 kali. Kemudian dia ada degree radian. Okay, awak ambil nombor 2 radian tu. Okay, dia ada dekat atas kalkulator awak tu dia ada huruf R dalam kurungan. Dalam kotak. Itu maksudnya dah tukar kepada radian. Kalau awak nak tukar ke degree balik, awak kena tekan macam ni juga. Okay, jadi kita dah dalam radian, awak tekan negatif sin dalam kurungan. Biasakan buat kurungan 1/7 pi. Okay, dapat negatif 0.4339. Okay, seterusnya nombor 7 awak try buat. Cikgu bagi jawapan. Nombor 7 dapat negatif 1.179. Nombor 8 dapat negatif 1.035. Okay, seterusnya. Nanti kita bincang Minta maaf sangat-sangat terpaksa laju. Okay. Nombor 5. D. Dia kata cari nilai setiap nisbah trigonometri yang berikut berdasarkan nilai sudut khas. Okay, yang ni nilai sudut khas ni special. Okay, yang ni pun tak perlu hafal. Awak hanya perlu, okay, contoh dekat sini kita letak 30 darjah kan. Kalau sini 90, confirm dah atas ni akan jadi 60. Okay, jadi awak try tekan kalkulator, sin 30. Dapat nombor, awak tukar dulu ke degree Okay, sin 30 dapat 1/2, maknanya setentang dia 1, hipotenus dia 2. Itu maksud 1/2. Jadi kalau tu kita dapat tahu kat sini berapa dengan cara 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 square root kan. Jadi 4 tolak 1 jadi square root 3 dekat sini kan. Okay, jadi kita tahu maklumat ini 2, 1 dengan square root 3. Dia memudahkan kita lah. Contoh, kalau cikgu nak cos 60 kan? Cos 60 sebelahan sek 3/2. Sebelahan 1/2. Itu yang dapat itu. Jadi sebenarnya kalau awak buat yang 30, awak dah settlekan yang 60. Jadi yang ni perlu hafal ke tidak? Tak perlu hafal. Banyak benda lagi kita nak hafal. Okay, okay, seterusnya cikgu buat yang 45 pula. Yang ni kalau 45, confirm lah atas ni pun 45. Jadi sama. Jadi kita try tekan cos 45, awak dapat point. Tekan sin 45, dapat point. Awak try tekan tan 45, awak dapat 1. Jadi kita ambil yang nombor yang cantik tu. Tangent 45 maknanya 1/1 lah. Maknanya setentang persebelahan. Jadi kita akan dapat hipotenus dia ialah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 kan. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ialah square root 2. Okay, cikgu padamkan. Cikgu tulis square root 2 terus. Okay. Jadi, ini sama dengan square root 2. Jadi, kalau dia minta cos 45, jadi bersamaan dengan 1/2. Itu yang bersamaan dengan 1/2. Okay, tak perlu hafal. Okay, jadi cikgu tunjukkan soalan nombor 1. Dia minta sin 480. Jadi sama juga dengan tadi, mesti guna sudut asas. Jadi kita mesti lukis 90, 180, 270, 360, 450, 480 dekat sini. Jadi sudut asasnya di mana? Di sini. Bersamaan dengan 540, semua sekali tolak dengan 480. Okay, 540 tolak 480 bersamaan dengan 60. Jadi 60 dekat sini kan. Di 60 dekat sini, cikgu padamkan. Jadi dia berada di sekuan kedua. Sekuan kedua sin positif. Jadi tak ada masalah. Jadi dia akan jadi sin 60 sama dengan, kita pun tengok sin 60 ialah setentang per hipotenus. Jadi sama dengan sek 3/2. Yang ni tak boleh guna kalkulator. Mesti dia ada dalam bentuk sek. Okey, nombor 2 adalah negatif. Jadi cikgu tunjukkan. Bila negatif, kita baca dari bawah sini kan. 90, 180, 225.
Okay, jadi dia adalah bersamaan dengan kita nak tahu sudut asas dia kat sini. Dia adalah 225 tolak dengan 180. Kita kirakan 225 tolak 180 dapatlah 45 sudut asas kat sini. Jadi dia adalah all S. Jadi dekat sini adalah sinnya positif. Jadi dia akan jadi, cikgu padamkan. Kan sin dia positif. Jadi dia akan jadi sin 45. Jadi sin 45 sama dengan sin 45. Ni sudut 45 sama dengan setentang 1/2. Okey, nombor 3 awak try buat. Cikgu bagi jawapan terus. Jawapan dia ialah negatif sek 2. Negatif 2 bahagi sek 3. Nombor 4 jawapan dia ialah sek 3. Nombor 5 jawapan dia ialah negatif sek 3. Nombor 6 ialah jawapan dia negatif sek 3 bahagi 2. Okey, jadi cikgu dah tamatkan 6.1 dengan 6.2. Next class cikgu akan sambung dengan 6.3. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.